Afwan. Baik. Mulakan pengajian malam ini dengan sama-sama membaca Alkitab. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram ashabil rizam syarihul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiruhu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wassanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu beberapa derajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, salasatun man kunna fihi wajada halawatan iman, ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyukraha ya'uza bil kufri kama yukraha ayyusafu ila nar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tiga perkara, barang siapa yang terdapat dalam hatinya tiga perkara, maka dia mendapat kemanisan iman. Pertama, bahawa adalah Allah Ta'ala dan Rasul, lebih dia kasihi melebihi akan kasih daripada selain keduanya. Yang kedua, bahawa tiada ia mencintai seorang itu melainkan cintanya kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga, bahawa dia benci kembali kepada kekufuran ataupun kekafiran sebagaimana dia benci dicampakkan dalam api neraka. Alhamdulillah. Yang saya hormati tuan-tuan imam kita, tak lupa juga yang saya muliakan Tuan Bilal, tak lupa juga yang saya muliakan Tuan Siak, seluruhnya sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah malam ini kita dapat bersama dan kita sambung pengajian kita insya-Allah kitab Aqidatun Najin. Aqidatun Najin. Kursus apa tuan? 31. Dan kata musannaf wasam'u wal basar, betul tak? Dan ada pun daripada kata Ahlussunnah. Adapun pada hak yang baru, maka samaknya itu. Betul? Ya, insya-Allah. Qala musannifu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Dalam kata berkatalah oleh musannif ataupun pengarang kitab, dan memberi manfaat akan ilmunya insya-Allah dalam dua negara, dunia dan akhirat. Baik. Tapi sebelum itu kita undur sikit yang kelima tu. Dan kata musannaf Allah Ta'ala wasab'u wal basar muta'alliqani bi jami'in mawjudat. Kita undur sikitlah. Boleh insya-Allah. Dan kata musannaf rahimahullah ta'ala,
Siapa musannaf? Pengarang kitab lah, iaitulah Syekh Zainal Abidin bin Muhammad bin Abdul Al-Qahtani. Kata musannaf, dia kata wasam'u wal basar muta'alliqani bi jami'in mawjudat. Dan yang kelima daripada sifat ma'ani itu sama', artinya mendengar. Sama' mendengar ataupun pendengar. Dan yang keenam daripada sifat ma'ani itu ialah basar, perlihat ataupun melihatlah. Kalau ikut yang takkiknya perlihatlah. Dalam kitab Al-Baqarah Al-Amani disebut yang paling tepat ialah pendengar ataupun perlihat. Pendengar ataupun perlihat. Kenapa? Kerana ni lebih menjurus kepada makna, bukan kepada perbuatan. Sedangkan sifat ma'ani ni dia merupakan sifat daripada sudut makna, bukan perbuatan. Perbuatan nanti sifat ma'nawiyah. Jadi yang terjemah paling tepat ialah pendengar ataupun perlihat. Habis salah ke kalau kita terjemahkan mendengar ataupun melihat? Tak juga salah. Kata ulama-ulama tauhid dalam sunnah ni tidak ada masalah juga. Tapi itulah yang paling tepat. Baik, kemudian dan takluk keduanya dengan sekalian maujudat. Jadi mana sama bahasa ni dia takluk dia kepada segala benda-benda yang maujud, yang terdapat dalam dunia ini, kan? Ataupun maujud pun Allah Taala pun termasuk dalam maujud juga. Maujud ni ada dua, satu yang qadim, satu yang hadis. Yang qadim ialah Allah Taala maujud. Yang hadis kita lah makhluk ini. Okay? Kita makhluk pun termasuk dalam benda yang maujud jugalah. Mana benda yang boleh dilihat ataupun benda yang ada yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya bermula sama' dan masa itu pada Allah Taala itu dua sifat yang wujudi keduanya, yang berdiri keduanya dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kita nak fokus di sini, dia kata disebut dalam perenggan ni, dia kata sama' dan basar pada hak Allah, bukan sama' dan basar pada hak makhluk. Yang kita nak fokus, kita nak fokus sama' dan basar pada hak Allah, iaitulah dua sifat wujudi ataupun subuti. Dua sifat yang bantu wujud ataupun subut tetap, keduanya yang berdiri keduanya dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang takluk keduanya dengan sekalian yang maujud atas wajah meliputi akan sebagai takluk yang lebih daripada takluk ilmu, atas jalan ihatah. Dalam masalahnya ihatah ni meliputi, akan sebagai takluk yang lebih daripada takluk ilmu. Di mana sama bahasa ni takluknya lebih daripada ilmu. Ilmu ialah ilmu Allah Taala. Takluk ilmu ialah segala benda yang maujud, dan takluknya itu inkishaf. Takluk ilmu takluknya kepada benda yang wajib dan mustahil dan harus, kan? Ingat balik. Kalau kudrat iradah takluknya kepada benda-benda yang mungkinan. Kalau ilmun dengan kalam, dia takluknya kepada benda yang wajibat wa mustahilat dan juga wal jaizat. Benda yang wajib, benda mustahil dan benda yang harus. Sedangkan sama' dan basar takluknya kepada segala benda-benda maujudat. Jadi takluk sama' basar ni dia lebih mendalam, lebih meliputi daripada takluk ilmu itu. Baik, kemudian adapun pada hak yang baru, maka samaknya itu kuwatun yang ditaruh pada urat yang berhampiran pada telinga. Patut telinga, patat ke patut, yang itulah. Ini bahasa Jawi lama ni. Bahasa Jawi lama. Sama basar ialah sama ialah kuatun, kekuatan yang ditaruh pada urat yang berhampiran dengan patut ni lebih maknanya kita pangkal lah, pangkal telinga, pada pangkal telinga lah. Okey, kerana sama basar ni kan dia punya tu sama mendengar kan, sebab mendengar ni dia pada gegendang telinga kan, gegendang telinga.
Ini pada hak yang barulah, benda hadis. Macam kita sebagai makhluk ini, kita mendengar juga. Tapi mendengar kita tak sama dengan mendengar Allah Ta'ala. Jadi kalau kita bicara tentang mendengar pada benda yang baharu, itulah benda hadis, ialah kuwatun, kekuatan yang ditaruh pada urat yang berhampiran pada pangkal telinga lah, yang sesuai pangkal telinga lah. Dan basar itu kekuatan yang di hujung pada dua urat yang berjumpa keduanya pada harapan otak atas wajah berputus-putus seperti caman timba kulit kambing. Caman timba kulit kambing, atau mana caman apa? Bekas lah. Bekas bahasa Jawi lama kan, Patani punya bahasa ni. Seperti caman timba kulit kambing, ataupun bekas lah, bekas ke pun tempat bergayut. Timba tu lah. Timba tu kan dia punya, kalau kita nak timba tu, kalau kita gunakan tak ke air, mesti kita letak lubang kan, letak lubang pada timba tu untuk kita ikat tali. Kalau tak ada lubang kan, macam mana kita nak pegang timba tu? Betul tak? Macam mana kita nak angkat dia ke atas? Macam itulah. Caman timba kulit kambing. Inilah rupa dia. Ada rupa dia itulah. Dia dalam dia lukis kat situ, tanda campur kan. Atau atas kelakuan dua dal. Atau atas kelakuan dua dal belakang tiap-tiap daripada keduanya berjumpa pada belakang yang satu lagi. Inilah rupa dia. Dal tonggang terbalik. Satu ngadap ke sana, satu ngadap ke sini. Dal tonggang terbalik. Inilah ta'arif keduanya daripada kata hukama. Inilah ta'arif keduanya pada kata hukama. Itu yang dikatakan sebagai mendengar dan juga melihat. Mendengar kekuatan yang ada pada telinga, kemudian melihat ni kekuatan yang ada pada mata lah, asalnya pada mata. Tapi mata tu pun urat mata tu, kita nak fokus pada urat mata tu, yang mana urat mata tu akan bertemu dekat otak, dia kata. Dua urat yang berjumpa keduanya pada harapan otak atas wajah berputus-putus seperti caman timba kulit kambing. Inilah rupa dia. Atau atas kelakuan dua dal belakang tiap-tiap daripada keduanya berjumpa pada belakang satu lagi. Inilah rupa dia. Dal tu tunggang terbalik. Dan inilah ta'arif keduanya daripada kata hukama lah. Itu definisi ataupun ta'arif bagi sama mendengar pada makhluk. Sama mendengar pada makhluk, bukan pada Allah Ta'ala. Tapi bagaimana dengan sama dan mendengar pada Allah Ta'ala? Baru kita bicarakan lah. Sama dan basar pada hak Allah Ta'ala pula. Baik, kemudian adapun daripada kata Ahlussunnah, maka sama itu kuwatun, kekuatan yang dijadikan Allah Ta'ala akan dia pada dua telinga, dan basar itu kekuatan jadikan Allah Ta'ala pada dua mata, dan sama itu afdal daripada basar pada hak yang baru. Masih lagi dalam bicara tentang sama basar pada benda baru ni, ialah pada makhluk. Adapun daripada kata Ahlussunnah, dikata maka sama itu kuwatun, kekuatan yang dijadikan Allah Ta'ala akan dia pada dua telinga, dan basar itu kekuatan yang dijadikan Allah Ta'ala pada dua mata. Dan sama itu afdal, terlebih afdal daripada basar. Mendengar lebih afdal daripada melihat pada hak yang baru ini, atas kaul yang sahih. Pendapat yang saya menyatakan, so apa perbezaan mendengar dengan melihat? Mana lebih power, lebih baik? Yang lebih baik, kata musannaf, kata pendapat yang sahih, dia kata mendengar lebih afdal daripada melihat. Mendengar lebih baik afdal daripada melihat. Dan kata kil bahawa basar itu afdal daripada sama, melihat lebih afdal daripada mendengar. Ini kata kil lah, kata pendapat yang lemah. Kerana bahasanya mendapat dengan dia segala ajasam dan segala warna dan segala kelakuan. Kenapa, persoalan sekarang ni, kenapa basar itu lebih afdal daripada mendengar? Kerana mendapat dengan dia segala jisim-jisim.
Mana dengan mendengar tadi, dengan melihat tadi, dia akan nampak segala benda-benda yang terdapat di alam dunia ini. Kemudian dan segala warna-warna dapat dilihat. Bila kita buka mata kita, kan, kita nampaklah berbagai jenis alam yang luas terbentang ini dengan pelbagai warna-warni. Dan segala kelakuan, segala pergerakan-pergerakan yang terdapat dalam alam dunia ini kita nampak. Okey? Itu sebabnya dia kata melihat lebih baik daripada mendengar. Bersalahan mendengar, maka bahasanya tersimpan atas suara jua hanyalah. Dia kata bersalahan dengan mendengar. Mendengar ni hanya fokus pada benda ada suara. Benda tak ada suara kita tak boleh nak fokus. Tak boleh kita nak tumpukan, ataupun kita tak boleh nak capai kalau benda tak ada suara. Dan ditolak akan dia dengan bahawa kebanyakan tempat takluknya segala faedah dunia tiada tanggung atasnya. Dan ditolak akan dia dengan bahawa kebanyakan tempat takluknya, takluk siapa ni? Sama ini, kebanyakan tempat takluknya ialah segala faedah dunia tiada tanggung atasnya. Wallah alam lah bermakna tiada tanggung. Adakah tiada engkau lihat bahawa orang yang duduk yang tuli, maka duduk ia seolah-olah seperti batu yang tercampak. Tiadakah engkau lihat bahawa orang yang duduk yang tuli, maka duduk ia seolah seperti batu yang tercampak. Saya tengok kalau orang tu dia tuli. Maksud tuli ni maksudnya dia tak boleh mendengar, dia boleh melihat. Dia boleh melihat tapi dia tak boleh mendengar. Jadi kata misalnya orang ni merupakan seperti batu yang tercampak. Batu dia tak boleh buat apalah. Dia hanya boleh melihat tapi tak mendengar apa-apa. Orang umpat dia ke, orang cakap tentang dia ke, ataupun ada dengar suara azan ke, orang azan ke, orang mengaji ke, dia tak boleh dengar. Kekurangan dia. Tak boleh dengar. Berbeza dengan orang buta. Orang buta walaupun dia tak nampak apa-apa, tetapi dia boleh mendengar pelbagai suara. Suara orang mengaji, suara azan, suara orang berzikir, seorang orang kata cakap benda-benda baik, benda buruk dan sebagainya, semua dia boleh dengar. Sebab dia kata maknanya mendengar ni lebih power lah berbanding dengan melihat. Lebih power daripada melihat. Jadi melihat saja tapi tak ada fungsi telinga, senyap je kan, tak boleh buat apa lah. Sebabnya dia kata melihat lebih baik daripada mendengar. Dan adapun orang yang buta, maka hingga sempurna faham dan ilmu zuki. Adapun orang buta, dia ada kelebihan dia. Orang buta ada kelebihan. Walaupun dia buta, tapi telinga dia dapat mendengar pelbagai jenis suara. Tapi biasalah orang buta, kalau kita tanya orang buta, apa yang kau nak? Kau buta kan? Apa yang kau nak dalam dunia ni? Aku nak melihat. Kalau kita tanya pula orang yang tidak mendengar, orang yang pekak, apa satu benda yang kau nak dalam dunia ni? Aku nak mendengar. Kan sudah tentu dia nak sifat mendengar tu. Kenikmatan berdengar. Dan adapun orang buta, maka hingga sempurna faham dan ilmu zuki. Dan mereka itu orang buta ni dia menerima satu ilmu, iaitu ilmu zuki, ilmu perasa lah. Kerana orang buta dia boleh, walaupun dia buta, tetapi dia boleh bergerak ke sana kemari dengan merasa, menyentuh, merasa. Kan? Saya tengok kalau orang buta macam mana dia berjalan. Dia pakai tongkat kan. Dengan tongkat tadilah maka dia ketuk sana tengah. Kan, kibar-kibar macam tu kan, tolak macam tu. Oh ni ada orang, dia tak ikut macam tu lah. Oh ni ada tiang, jadi dia tak ikut, dia tak langgar tiang tu. Jadi mana ada ilmu perasa yang daripada dia lah. Baik, ini sama dan basar pada benda yang baharu. Sama dan basar pada benda yang baharu ataupun pada benda-benda mungkin. Baik, kemudian kita lihat, dan pada kata mereka itu ta'aluk keduanya dengan tiap-tiap yang maujud itu. Sekarang kita lihat tentang ta'aluk sama basar pula. Bagaimana ta'aluk sama dan basar? Dan pada kata mereka itu ta'aluk keduanya sama dan basar dengan tiap-tiap yang maujud itu, isyarat kepada segala ta'aluk keduanya yang tiga. Pertama,
Pertama, dia ada 3 ta'aluk. Sama basar dia ada 3 ta'aluk. Pertama, tanjizi qadim. Iaitu ta'aluk keduanya pada azali dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, sama basar ni ditaluk pada tanjizi qadim. Benda yang tembus tapi masih dalam sifat qadim. Benda tembus tapi dalam qadim lagi. Iaitulah ta'aluk kedua yang sama basar itu pada azali dengan zat Allah Taala dan juga sifat-sifat Allah Taala. Yang kedua, ta'aluk suluhil qadim. Masih dalam qadim lagi. Di alam qadim, ta'aluk suluhil qadim, iaitu patut ta'aluk keduanya bagi maujud yang jaiz ke dahulu daripada wujudnya. Patut ta'aluk keduanya sama basar itu bagi benda yang maujud yang harus dahulu daripada wujudnya benda-benda tu. Maknanya sebelum wujud benda tu di alam dunia ini, maknanya sama dan basar itu sudah pun ada kepada benda-benda yang akan dicipta oleh Allah Ta'ala. Contohnya Zaid belum diciptakan lagi, tapi dalam proses nak diciptakan. Okey. Jadi sama dan basar itu telah pun ta'aluk keduanya pada si Zaid. Okey. Jadi sama dan basar telah pun mencapai kan akan zat si Zaid itu, walaupun Zaid itu belum diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Patut ta'aluk keduanya bagi maujud yang jaiz dahulu daripada wujudnya benda yang jaiz tadi. Yang ketiga, ta'aluk tanjiz hadis. Ta'aluk tanjiz ni maknanya dah dicipta. Suatu benda tu dah dicipta. Contoh Zaid tu dah diciptakan oleh Allah Taala. Jadi ta'aluk tanjiz hadis, iaitu ta'aluk keduanya sama dan basar akan sebagai ta'aluk tanjizi dengan maujud yang tersebut itu kemudian daripada wujud dia. Mana Zaid dah cipta Allah Ta'ala. Jadi ta'aluk sama basar itu masih lagi meliputi di atas diri si Zaid itu. Sampailah Zaid tadi akan datang, dia akan meninggal dunia dan sebagainya. Berterusanlah ta'aluk sama dan basar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian ketahui olehmu bahawa dipaham daripada kata musannif yang ta'aluk keduanya sama basar dengan sekalian benda maujudat. Ya. Ketahui olehmu bahawa dipaham daripada kata musannif pengarang yang ta'aluk keduanya dengan sekalian maujudat, ta'aluk keduanya sama basar, bahawanya sama itu ta'aluk ia dengan sekalian maujud. Sama ada maujud itu qadim. Sama ada maujud itu qadim, itulah seperti zat Allah Ta'ala, atau sifatnya yang wujudiyah, sifat-sifat wujudi yang ada pada Allah, seperti kudrat, iradat, ilmu dan sebagainya lah. Atau ta'aluknya pada benda baharu seperti zat dan sifat sekalian makhluk. Sama ada makhluk itu suara atau tiada. Sama ada makhluk ada suara ataupun tiada. Ataupun sama ada makhluk ada warna ataupun tiada warna. Maka sekalian itu dinamakan dia maujud, yakni ta'aluk oleh sama dengan sekalian itu. Inilah kaul yang muqtamad, kaul yang disepakati dalam mazhab imam kita Abu Hasan Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Semaknanya bila sebut sama basar, mana ta'aluknya kepada benda yang maujudat. Benda maujud ada dua. Pertama zat Allah, yang kedua makhluk. Jadi Allah Ta'ala mendengar kan akan zat dia, dan juga Allah Ta'ala mendengar akan sifat-sifat yang ada pada Allah. Allah Ta'ala juga mendengar sifat-sifat yang ada pada makhluk. Segala pergerakan makhluk dunia ni Allah Ta'ala dengar. Sama ada suara ke tak ada suara. Ada warna ke tak ada warna. Semua itu meliputi akan sama dan basar Allah. Sama mendengar dan juga melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi. Sama dan basar Allah. Faham kan? Macam tu. Saya ulang semula.
ketahuimu bahawa dipaham daripada kata musannaf yang takluk keduanya dengan sekalian maujudat, takluk keduanya sama basar dengan sekalian maujudat, bahawasanya sama itu tiada takluknya dengan sekalian maujud. Bahawasanya sama Allah Ta'ala itu takluk ia dengan sekalian maujud, sama ada maujud itu qadim seperti zatnya Allah Ta'ala, atau sifatnya yang wujudi ataupun subuti, atau baru, benda baru seperti zat dan sifat sekalian makhluk, dan sama ada suara ataupun tiada, ada suara atau tak ada suara, dan sama ada warna ataupun tiada warna, maka sekalian itu dinamakan dia maujud, yakni ta'alluq oleh sama dengan sekalian itu. Inilah kaul yang muktamad dalam mazhab kita, Abu Hasan Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Faham tak ni? Faham Menung ya kan? InsyaAllah boleh kitab tak buat ke? Kitab okey, tak apalah. Yang penting faham kan? Tak faham pun fahamilah Ustaz. Walaupun tak faham pun fahamilah insya-Allah. Okey. Baik. Dan kata setengah ulama bahawasanya sama itu takluk ia dengan suara jua. Ini kata sebagai ulama. Sama itu mendengar Allah Ta'ala itu takluk ia dengan benda yang ada suara jua. Dan barang mana suara ada ia, maka hanyalah. Tetapi kaul ini dhaif, tiada dapat dipegang dengan dia, masya-Allah. Pendapat ni dhaif dah. Jadi maknanya sama dan basar ini mendengar Allah Ta'ala ini kan meliputi sama ada yang ada suara ke tak ada suara. Semua diliputi akan sama Allah Ta'ala, mendengar Allah. Kalau macam kita hanya mendengar benda-benda ada suara, benda tak ada suara tak ada dengar. Itu pun bergantung pada telinga kita juga. Kalau suara tu kuat macam mana, telinga kita pekak badak, telinga kita pekak macam mana pun tak dengar juga, walaupun benda tu ada suara. Betul tak? So maknanya ni ada dua, mana daripada dua pihak. Satu daripada pihak orang mendengar, satu lagi pada pihak bunyi tadi. Bunyi itu macam mana bunyi dia, tahap bunyi dia rendah ke, sederhana ke, atau tahapnya tinggi. Kan? Kemudian orang yang mendengar pula macam mana pendengaran dia. Pendengaran dia clear ke, baik ke tidak pendengaran dia. Kalau muda pendengaran dia kuatlah. Kalau orang tua-tua ni pendengaran dia dah kurang. Kita kena pekik dengan dia. Tak pekik kan tak dengar, tak faham. Dia pula cakap begitu, kau ni cakap pelan benar dia. Kan dia cakap orang tua macam tu kan, cakaplah kuat sikit. Kita dah cakap kuat dah ni. Masalah dia pendengaran dia, pendengaran yang mendengar tu pendengaran dia dah tak apa bagus. Kita cakap normal je, biasanya kita cakap. Tapi dia kata kita cakap perlahan, dia kata. Sebab apa? Pendengaran dia memang masalah. Kita cakap kuat pula, dia kata kita menongking dia pula. Bila kita cakap kuat, dia kata kita menongking dia. Kita tak menongking dia pun, masalah dia tak dengar. Kita kena nak cakap dengan kuat. Boleh tuan? Kemudian berkatalah Hudhudi. Hudhudi ini satu kitab ataupun pengarang kitab lah. Dia ada satu kitab tauhid namanya kitab Hudhudi. Syarqawi syarah Hudhudi contohnya kan. Ada kitab Arab namanya kitab Syarqawi syarah pada Hudhudi. Baik. Apa kata Hudhudi? Makna basar pada hak Allah Ta'ala itu iaitu makna yang berdiri dengan zatnya Allah Ta'ala yang nyata baginya dengan dia tiap-tiap benda yang maujud. Ni kata Hudhudi. Apa kata Hudhudi? Kan makna basar itu ialah makna yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala yang nyata baginya dengan dia tiap-tiap benda yang maujud. Setiap benda yang wujud, yang nampak, yang boleh lihat dengan mata, itu dikatakan basar. Dan arti nyata itu terbuka segala maujud baginya
dengan sebab basar. Itu maksud nyata tu. Dan arti nyata itu terbuka segala maujud tadi baginya dengan sebab melihat yang ada pada Allah. Dan murad dengan maujud itu umum seperti yang dahulu juga. Murad mana maksudlah. Dan maksud dengan maujud itu, benda ada itu ialah umum seperti yang dahulu juga. Sama ada ia qadim, sama ada benda yang maujud itu qadim seperti zatnya Allah Ta'ala dan sifatnya Allah Ta'ala, atau yang baru seperti zat yang baru ataupun sifat yang baru. Sama ada suara atau tiada suara, sama ada suara atau tiada, sama ada angin atau tiada, sama ada benda tu ada angin ke tak ada angin, maka sekalian itu dinamakan dia maujud, yakni ditakluk oleh basar tadi, dan yakni ditakluk oleh basar. Ditakluk oleh basar tadilah. Apa makna takluk tu? Menuntut sifat akan pekerjaan yang lebih di atas zat Allah Ta'ala. Menuntut sifat akan pekerjaan yang lebih daripada zat Allah. Itu dikatakan takluk. Dan bukan Allah Ta'ala itu melihat dengan biji mata. Allah Ta'ala itu melihat, tetapi bukan menggunakan biji mata macam kita menggunakan biji mata kan. Bersalahan yang baru, maka melihat ia dengan biji mata. Kalau kita melihat dengan biji mata dengan syarat hampir lagi berupa, dengan syarat apa kita lihat tu hampir pada kita ataupun berupa hampir, Kalau benda jauh macam mana Ustaz? Benda jauh kita tak nampak, tak clear. Kita kena pakai teropong. Teropong barulah nampak clear kan. Jadi benda tu daripada benda jauh didekatkan. Benda jauh didekatkan, barulah kita nampak jelas. Kalau benda tu tetap dalam keadaan jauh tanpa ada alat apa-apa untuk kita nak lihat, jadi sama-samalah macam tu. Kemudian, dan tiada manik, mana benda yang menegah. Apa benda yang menegah? Seperti kelam, kegelapan, atau dinding yang menegahkan dia daripada kita melihat tadi. Atas satu benda yang menghalang kita daripada melihat, ataupun gelap, benda gelap, tak ada cahaya apa-apa, jadi kita tak boleh nak lihat. Walaupun benda tu wujud, tetapi kita tak boleh lihat kerana mata kita hanya boleh mencapai benda-benda yang ada cahaya. Betul tak? Tak ada cahaya, kita tak boleh lihat. Okey. Kemudian tidak ada benda yang menyekat benda itu, seperti dinding, tiang, tembok, dinding, tiang, tembok, kapur dan sebagainya. Tidak ada satu benda yang menyekat kita daripada memandang benda itu. Baru itu dikatakan sebagai basar lah pada manusia. Dan takluk basar dengan sekalian yang tersebut itu tiada khilaf ulama. Tiada khilaf ulama. Ini pendapat siapa tadi tuan-tuan? Pendapat Imam Hudhudi. Imam Hudhudi, seorang ulama tauhid yang mengarang kitab Hudhudi. Dia ada syarahnya, syarahnya bernama Asy-Syarqawi. Syarqawi ala Hudhudi. Kita Arab lah. Saya dulu sempatlah mengaji, tapi tak habis. Ngaji di pondok, kitab di pondok lah. Di pondok, kitab di sekolah memang tak ada lah. Tak ni. Di universiti pun tak jumpa lah kitab Hudhudi ni. Dia mengaji pondok, jumpa lah. Okay, saya ulang semula. Dan berkata Hudhudi, makna basar itu pada Allah Ta'ala itu, iaitu makna yang berdiri dengan zatnya Allah, yang nyata baginya dengan dia tiap-tiap benda yang maujud. Dan arti nyata itu terbuka, tersingkap, terbuka segala maujud tadi. Baginya dengan sebab basar tadi, dengan sebab basar, maka terbukalah segala benda yang maujud. Dan murad maksud dengan maujud itu umum, seperti yang terdahulu pembahasannya. Sama ada ia qadim, seperti zat Allah Ta'ala, basar yang ada pada Allah Ta'ala, seperti zat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala melihat akan zatnya sendiri, dan Allah Ta'ala juga melihat sifatnya sendiri. Atau yang baru, seperti zat yang baru dan sifat yang baru. Sama ada suara atau tiada, sama ada benda itu ada suara atau tidak, atau sama ada angin atau tiada, maka sekalian itu dinamakan dia maujud, yakni ditakluk oleh basar akan dia. Dan bukan Allah Ta'ala melihat. Dan Allah Ta'ala itu bukan melihat dengan biji mata. Bersalahan dengan benda baru, melihat dengan biji mata.
Ada yang banyak mata, ada yang satu mata. Macam kita ni, kita ada dua mata kaki kanan je. Ada serangga-serangga ni dia ada banyak mata. Betul tak? Seperti pepatung ke, labah-labah. Okey? Mereka mempunyai banyak mata. Beribu-ribu mata kan? Kalau kita lihat pakai apa tu, kantar tu, alat mikroskop dan sebagainya, kita dapati rupanya mata mereka banyak, beribu-ribu mata lah. Bukan macam kita ni ada dua mata je kanan, dua mata. Seterusnya, maka melihat ia dengan biji mata dengan syarat hampir lagi berupa. Dengan syarat benda yang kita lihat tu hampir pada kita dan berupa, berbentuk lah, berbentuk. Dan tiada manik, tiada benda yang menegah daripada kita melihat, seperti kelam, kegelapan, atau dinding yang menegahkan dia. Dinding ke tembok ke apa benda dan sebagainya yang boleh menegah kita daripada melihat. Dan ta'aluk basar dengan sekalian tersebut itu tiada khilaf di kalangan ulama. Tiada khilaf, inilah dikatakan sebagai ta'aluk basar. Dan basarlah fungsi dia. Baik, kemudian bersalahan sama. Okey, sama pula. Bersalahan sama, maka bahasanya padanya ada khilaf. Maka menentukan dia oleh setengah mereka itu dengan suara seperti barang yang telah tersebut itu. Seperti barang yang telah tersebut itu. Maka menentukan dia oleh setengah mereka itu dengan suara sama, hanya dengan suara seperti barang yang telah tersebut itu. Bermula makna ta'aluk keduanya dengan maujudat itu ialah menuntut keduanya dengan menyatakan bagi sekalian yang maujud dan diketahui daripada yang demikian itu bahawasanya tiada ta'aluk keduanya sama basar itu kepada benda yang mustahil. Kerana makna mustahil itu barang yang tiada terima pada akal akan dia adanya. Jadi maknanya sama basar ni dia hanya ta'aluk kepada benda-benda yang maujudat, benda-benda wujud saja. Sama ada zat Allah, sifat Allah, ataupun makhluk, ataupun sifat makhluk. Okey. Jadi sama basar ini tidak ta'aluk kepada benda-benda yang mustahilat, benda yang mustahil wujud. Kerana makna mustahil itu barang yang tidak terima oleh akal akan adanya. Dan ta'aluk kedua yang sama basar itu pada yang wajib dan pada yang harus. Jadi ta'aluk keduanya sama basar hanya boleh guna pakai untuk benda yang wajib wujud dan benda yang harus wujud. Benda wajib wujud siapa? Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala. Benda yang harus wujud, makhluk lah. Benda yang mustahil wujud, tidak ada ta'aluk sama basar. Tidak ada ta'aluk mendengar dan juga melihat Allah Ta'ala. Jikalau adalah yang harus itu maujud. Kalau benda mana, dan boleh ta'aluk benda yang wajib dan benda harus jikalau adalah yang harus itu maujud. Ada. Kerana setengah yang harus itu tiada maujud, seperti iman Abu Jahal. Ada pula di kalangan setengah benda harus ni benda yang tiada maujud. Dia benda harus tapi dia tiada wujud, seperti iman Abu Jahal. Iman Abu Jahal beriman, ini mustahil lah. Dan iman Abu Lahab ni pun mustahil. Walaupun Abu Jahal, Abu Lahab itu benda yang harus wujud, mana benda mungkin, benda-benda yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Tetapi Abu Jahal dan Abu Lahab tidak beriman pada Allah. Jadi tidak ada ta'aluk sama ada basar pada iman Abu Jahal dan Abu Lahab. Kenapa? Kerana mereka memang tidak beriman. Maka tiada ta'aluk oleh keduanya dengan dia. Tiada ta'aluk keduanya dengan dia. Baik. Boleh tuan Boleh Imam? Boleh. Okey, seterusnya kita masuk kalam. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang seterusnya iaitulah kalam. Apa maksud kalam? Kalam ialah berkata-kata. Perkata ataupun berkata-kata. Perkata ataupun
berkata-kata. Hal baik. Kata musannaf rahimahullah taala, al-kalamu allazi laisa biharfin wala sautin wa yata'allaqu bima yata'allaqu bihi al-ilmu minal muta'alliqati. Kalam, bermula kalam itu laisa fihi harfin, tiada baginya huruf. Maksud kalam tu, kalam pada Allah Ta'ala maksudnya sesuatu benda yang tiada huruf, wala sautin, dan tiada suara. Tak ada huruf, tak ada suara. Berbeza dengan kita. Kita ada huruf, kita ada suara. Ataupun makhluk dia ada suara. Walaupun tiada huruf tapi ada suara. Wa yata'allaqu bima yata'allaqu bi ilmu minal muta'alliqat. Dan ta'alluq ia dengan barang yang ta'alluq dengan dia oleh ilmun daripada sekalian benda-benda yang dita'alluqnya. Jadi macam mana kalam dengan ilmun ni? Kalam dengan ilmun, keduanya ta'alluq dia kepada benda yang wajibat, mustahilat dan jaizat. Kalam kan? Dia sebut kalam je, ta'alluqnya pada benda yang harus, benda yang wajib dan benda mustahil. Kalam. Dan kalam ini dengan ilmu ta'alluqnya ialah ta'alluq dilalah. Ada ta'alluq inkishaf. Inkishaf. Menunjuk tiada ta'alluq. Dia ta'alluq dilalah. Kalam dilalah. Tapi kalau ilmu inkishaf. Ta'alluq ilmu inkishaf, mana terbuka, tersingkap. Sedangkan kalam ta'alluqnya dilalah. Penunjuk. Itu nak ta'alluq kalam. Artinya yang ketujuh daripada sifat ma'ani itu iaitu menghabisan segala sifat ma'ani yang tujuh, itulah kalam. Iaitu apa yang dikatakan kalam? Sifatun, satu sifat yang wujudi, yang berdiri ia dengan zat Allah Ta'ala, yang maha suci ia daripada huruf dan dengan suara, dan maha suci ia daripada terdahulu dan terkemudian, dan daripada lahnun lahnun dan sahih dan i'rab, yakni berubah ataupun berelat, yakni ditukar, dan hazaf buang, dan lain-lain daripada yang demikian itu, daripada kaedah-kaedah penggunaan bahasa lah, daripada apa saja mana Allah Ta'ala tu bukan seperti yang kita gambarkan. Allah Ta'ala berkalam, tapi kalamnya bukan macam kalam kita. Kalam kita ni ada suara, kadang ada yang suara yang jelas, ada suara tak jelas, ada suara kemudian, ada suara terdahulu, ada yang sahih, ada i'rab, ada yang ditukar ganti, ada buang dan sebagainya lah. Itulah kaedah-kaedah terdapat dalam bahasa Arab. Dalam bahasa kita pun kadang-kadang ada bahasa kinayah, bahasa yang jelas, bahasa sahih, bahasa kinayah, bahasa pinjaman, bahasa perserupaan, macam-macam lah bahasa kita ni. Tapi Allah Ta'ala bukan begitu. Dia berkalam, tapi bukan sebenarnya kalam ni, kalam manusia yang pelbagai jenis bahasa. Kaedah metodologi bahasa kan, macam-macam kita ni, tapi Allah Ta'ala bukan begitu. Baik, seterusnya ta'alluq sifat kalam. Maka ta'alluq ia dengan barang yang ta'alluq dengan dia oleh ilmun, daripada segala yang wajib dan yang jaiz dan yang mustahil. So bagaimana, seperti mana ta'alluq ilmun, ta'alluq ilmu Allah Ta'ala itu ta'alluqnya pada benda yang wajib, benda yang mustahil dan benda yang harus. Begitu juga dengan kalam. Kalam pun ta'alluqnya dengan benda yang wajib dan benda yang harus dan juga mustahil. Cuma ada sikit perbezaan lagi kan. Kalau kita lihat daripada jauh lagi, kita lihat lebih mendalam, maknanya kalam ni ta'alluqnya dilalah, sedangkan ilmu pula ta'alluqnya inkishaf. Perbezaan ada kat situ pun lagi. Ada lagi perbezaan. Walaupun pada permulaannya ta'alluq keduanya sama je, tapi bila menjurus kepada yang lebih dalam, rupa-rupanya ilmu dengan kalam beza ta'alluqnya juga. Baik. Tetapi ta'alluq ia dengan sebagai ta'alluq dilalah. Nampak? Ta'alluq dilalah artinya menunjuk, tiada ta'alluq inkishaf, tiada ta'alluq tersingkap ataupun terbuka. Dan iaitu kalam itu sifat yang satu
tetapi berbagai-bagai ia dengan iktibar segala ta'alluqnya. Kalam itu ialah sifat satu lah. Kalam ni sifat satu, sifat yang wujudi yang ada pada Allah. Macam sama dengan kudrat. Kudrat ni sifatnya satu je. Sifat kudrat ni hanya satu yang tunggal yang ada pada Allah. Tidak ada dua kudrah, tidak ada tiga kudrah, mana satu kudrah. Iradah pun betul juga. Iradah hanya satu iradah ya pada Allah. Ilmun pun ada satu ilmun tidak ada pada Allah, tidak ada dua ilmun. Betul juga dengan kalam. Kalam pun ada satu kalam, tidak ada berbagai kalam. Tetapi bila digunakan kepada makhluk, bila guna pada makhluk itu yang berbagai-bagai jenis. Seperti amar. Dan iaitu kalam itu sifat yang satu tetapi berbagai-bagai ia dengan iktibar segala ta'alluqnya. Kerana bahawasanya jika ta'alluq ia dengan amar, nasaya ia adalah suruh namanya. Jika ta'alluq ia dengan perintah, nasaya dinamakan sebagai suruh. Dan jika ta'alluq ia dengan nahi, tegahan, nasaya dinamakan dengan tegah. Dan jika ta'alluq ia dengan wa'ad, janji baik, nasaya dinamakan sebagai janji kebajikan. Dan demikianlah dikiaskan akan dia. Jadi kalau ta'alluqnya dengan benda buruk, wa'id, maka janji buruk. Janji buruklah nama dia. Itu kalam Allah Ta'ala. Sebab dalam Quran tu dia ada berbagai-bagai jenis ayat. Dalam Quran ialah kalam Allah. Quran ni dia bersifat qadim, bukan hadis. Para ulama dulu berdebat, berbalah-balah berkenaan dengan Quran ni qadim ataupun hadis. Jadi maknanya yang sepakat ulama mana Quran tu adalah benda yang Quran ialah qadim, bukannya benda yang hadis. Sebab dalam Quran ni ada pelbagai ayat. Ada ayat janji baik, ada janji buruk, ada ayat perintah, ada tegahan, ada ayat bermakna khabariah, perkhabaran saja, ada ayat cerita, ayat kisah dan sebagainya. Banyak dalam Quran. Dan sekalian ta'alluq itu tanjizi qadim, melainkan suruh dan tegah daripada Asy'ari. Maka bagi keduanya itu ta'alluq suruhi qadim. Maka bagi keduanya itu ta'alluq suruhi qadim. Keduanya dahulu daripada wujud segala ataupun sekalian mukallaf. Daripada segala ataupun sekalian mukallaf. Baik. Dan sekalian ta'alluq itu tanjizi qadim, nama dia, melainkan suruh dan tegah daripada pandangan daripada Asy'ari. Maka bagi keduanya suruh dan tegah, suruh dan tegah itu ta'alluq suruhi qadim. Keduanya dahulu daripada wujud sekalian mukallaf. Dan tanjiz hadis keduanya suruh dan tegah, kemudian daripada wujud mereka itu. Dan seperti barang yang itlaqkan kalam itu atas sifat yang qadim, yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala, diitlaqkan dia atas berapa lafaz yang kita baca dengan dia. Dan setengah daripadanya, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bermula barang antara dua kulit mushaf Quran itu namanya kalam Allah. Pendapat daripada sini Aisyah, bermula antara dua kulit mushaf ini kalam Allah. Artinya makhluk bagi Allah tiada ia daripada kalangan makhluk. Makhluk artinya makhluk bagi Allah Ta'ala tiada ia daripada kalangan makhluk. Dan hanya sahaja dinas oleh musannaf dan oleh yang lainnya atas bahawa huruf Quran itu menunjukkan di atas kalam Allah Ta'ala yang azali, yang berdiri ia dengan zat Allah Ta'ala. Maka dikatakan Quran itu kalam Allah sebab ia menunjukkan atas kalam yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Jadi kenapa Quran itu dikatakan kalam Allah? Quran itu qadim sebab apa? Dia menunjukkan di atas kalam yang berdiri pada zat Allah yang tidak bercerai tangan daripada Allah Ta'ala. Itu sebab ini dikatakan kalam Allah. Itu sebabnya dikatakan Quran itu bersifat qadim. Jadi sifat qadim.
Aisyah pernah berkata, ma baina daftaini mushaf kalamullah. Barang di antara dua kulit mushaf itu dinamakan kalamullah. Kalamullah. Wallahu alam taala. Sekadar itulah perbincangan kita. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi perbincangan ini. Akan datang kita lihat hukum berkata Quran tu makhluk. Apa hukum dia? Akan datang sambung. Ada soalan tak? Pertanyaan ada tak? Tak jelas. Kita cakap dalam hati. Tak dengar. Pak sikit kan? Kalau kita cakap dalam hati, ada suara lah. Tak ada suara. Tapi kita cakap hati, Allah tahu. Dia tahu tu biasa pada pendengaran dia ataupun pengetahuan dia. Dia mendengar. Bahasa ataupun ilmu dia. Boleh dua lah. Satu, mendengar dia di atas pendengarannya, sama dia, dan juga mendengar, dan juga boleh pada ilmu dia. Mana dua boleh. Kan pada ilmu Allah boleh, pada mendengar Allah Taala pun boleh. Boleh dua-dua. Ni kan betul kan, ini hampir lain daripada Asmaul Husna. Kita bayang ni lah. Macam mana? Daripada Asmaul Husna. Nama-nama Allah. Asmaul Husna? Itu pasal kalam. Daripada tu bayang ni. Sama tu boleh juga, sebab nama Allah Ta'ala pun ada yang sama kan. Sami'un alim, as-sami' al-alim kan, al-kalam, mutakallam. Kalau berkata-kata apa? Kalau Asma' Sunnah tu yang berkata-kata apa? Ada? Siapa tak hafal Asma' Sunnah tu? Dia ada juga dia punya nama tu lah. Allah Ta'ala yang berkata-kata, kalam kan. Allah Ta'ala yang berkata-kata, Allah Ta'ala yang sami', mendengar, Allah Ta'ala yang melihat, Allah Ta'ala yang kudrah. Ada kan? Semua ada tu dalam situ. Dalam Asma' Sunnah tu ada. Asma' Sunnah tu 99 nama. Tapi sebagus daripada ulama' kata nama Allah Ta'ala ni bukan 99 aja, banyak lagi. Tapi tak, yang diketahui oleh makhluk, oleh manusia ini ialah 99. Tapi ada lagi nama-nama yang diketahui oleh para malaikat, yang manusia tak tahu. Malaikat je yang tahu nama Allah Ta'ala yang lain. Jadi tak larilah benda tu, pembincangan tu. Macam tu. Okey? Lain? Kita tapi mendalam lagi ramai tak faham ni. Orang yang satu-satu tak uraikan kan. Benda ni kata saya ramai tak faham ni. Tak faham tak tanya. Faham tak faham tanyalah. Kan? Lepas tu kena catat apa yang kita baca tu, catat. Apa yang ustaz urai tu catatlah. Ni tak catat, diam dengar aje, faham ke tak faham kan. Ngaji bawa kitab. Ni kadang ngaji tak bawa kitab. Tok guru bawa kitab, jadi dia nak murid tak payah bawa kitab. Kan. Jadi saya beli kitab ni. Ada lagi kitab saya beli ni. Kitab Aqidatun Najin ni baru punya lah. Ni baru punya Aqidatun Najin. Kitab ni juga, tapi dia ada sikit, ada penambahan pada kitab ni. Kitab ni tak ada jual di Malaysia. Dia jual di Patani. Kena order. Kitab Aqidatun Najin ni, dia kitab ni juga. Cuma dia ni lagi
dia punya tulisan tu lagi dijarak-jarakkan. Dijarak-jarakkan lah tulisan dia. Yang dikarang oleh Al-Alim Al-Alamah apa ni? Tahqiq oleh Abu Qutaibah Ar-Rasyidi, Abdul Rahman Al-Qatani. Dia ni tok guru pondok di Patani lah, Pondok Tepus Patani. Banyak kitab-kitab ni. Jawi. Banyak kitab-kitab lama ni dia tahqiqkan. Dia susun balik tapi dalam bentuk barulah. Dia asalnya kitab dia ni, ini yang baru ini lah. Boleh. Saya order dalam jumlah pos sebuah ni je masuk pos RM140. Sebiji RM140. Sebab kat Malaysia memang tak ada. Tidak ada dijual di Malaysia. Saya pun order budak Kelantan gaji kat sana. Order kat dia lah. Macam tu. Boleh order. Boleh tengoklah, Mam boleh tengok ni. Dia ada ada kitab Muniatul Musalli pun ada yang ditahqiqkan, yang dibuat balik. Kitab Muniatul Musalli tu kitab dia nipis je. Yang baru ni dia buat lagi. Mana disyarah lagi kitab tu. Kitab Muniatul Musalli syarahkan, tapi lagi tebal lah. Yang lama tu nipis je, dia lagi tebal. Macam tu. RM140. Kalau nak beritahu lah. Dia lagi tulisan dia lagi besar-besar dan lagi jarak. Besar-besar dan jarak. Lepas tu dia ada nota kaki lah. Dia tambah lagi nota kaki ke bawah dia. Macam tu. Kalau yang lama ni dia tak ada nota kaki. Kemudian dia punya tulisan ni pun rapat-rapat. Itu. Dia tak ada penambahan. Okey habis ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa ma'lam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyan ya alim. Nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahlana fudhal alifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Qabalallahu minkum.